page 227 ayat 49. Surah Hud. Surah Hud. Tuan Safi, rumah ada malam ni Tuan Safi? Puan Asmah ada Tuan Safi? Ada Ustaz, ada. Belum ramai lagi yang masuk ni Ustaz. Ya, betul lah, belum ramai lagi. Mungkin cuti kot, mungkin. Ramai pergi jalan tak balik rumah lagi ke? Ramai kurang sihat malam ni. Oh ya, betul-betul. Hujan kot. Hujan berpanjangan daripada pagi tadi. Putrahid hujan lebat ke? Hujan Ustaz, tapi boleh lah, tak ada lebat sangat. InsyaAllah lebih kurang pukul 3 tadi boleh tahan juga lebat ni, insyaAllah. Di sini renyai-renyai Ustaz. Tapi daripada siang tadi lah. Masih hujan lagi lah tu? Masih hujan Ustaz. Oh. Mana kalau macam tu? Dia hujan yang susah nak berhenti. InsyaAllah, insyaAllah. Yalah, kalau lebat nanti ada tempat naik air pula kan. Kita Lembah Kelang ni. Kejap je naik air, kejap naik air. Putrahid tak boleh banjir. Kalau banjir, habis semua banjir Ustaz. Ya ke? Dia tinggi? Sebab kita atas bukit. Betul. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Okey, kita baca doa sikit. Kita akan sambung malam ni surah Hud. Muka surat 227 ayat yang ke-49. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Ayatnya berbunyi tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Ayat ini adalah ayat terakhir tentang kisah Nabi Nuh dalam surah ini. Lepas ayat ni kita akan masuk pula kisah Nabi Hud alaihi salam. Okey, tilka itulah. Terjemah tilka itulah. Min sebahagian daripada. Min sebahagian daripada ambai berita-berita ataupun cerita-cerita. Cerita-cerita. Daripada perkataan ambai keluar perkataan naba. Kan juz amma ada surah An-Naba. Daripada perkataan naba, nun ba alif hamzah, nun ba hamzah, keluar an-naba tu berita sebenarnya. Jadi daripada perkataan naba, yes, keluar perkataan nabiun. Apa terjemah nabiun? Pembawa berita. Daripada perkataan nabiun keluarlah perkataan buang hamzah, gantikan dengan sabdu nabiyun. Jadi pembawa berita. Okey, baik. Al-ghaib, yang ghaib. Maksud ghaib tu apa? Nabi tak ada pada masa tu. Bukanlah berita-berita ghaib kita pasal jin, hantu, toyol tak nampak, bukan. Maksud berita ghaib, berita yang dulu kita tak ada pada zaman tu. Nabi Muhammad pun tak ada pada zaman tu. Nuhiha, kami wahyukannya. Nuhiha, kami wahyukannya. Dia cerita tu.
ilaika kepadamu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma tidaklah kunta kamu dahulunya ta'lamuha mengetahuinya maksudnya mengetahui kisah tersebut. Anta kamu, itu Nabi lah anta kamu, wah dan la tidak juga, qaumuka kaummu, itu kaum Nabi Muhammad lah, qaumuka penduduk Mekah. Min daripada qabli haza sebelum ini, fa maka isbir bersabarlah, inna sesungguhnya al-aqibata kesudahan yang baik, al-aqibata terjemah dia kesudahan yang baik, li bagi al-muttaqin orang-orang yang bertakwa, Okey, tolong terjemahkan dia Puan Izawani, terjemahkan ayat pertama kita, ayat 49 ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah sebahagian daripada berita-berita yang gaib kami wahyukannya kepadamu, tidaklah kamu dahulunya mengetahuinya, kamu dan tidak juga kaummu daripada sebelum ini, maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Okey, terima kasih Puan Izawani. Sekarang penutup kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh alaihi salam, okey, ada banyak tempat dalam Quran. Kisah Nabi Nuh alaihi salam ada banyak tempat dalam Quran. Tapi kisah Nabi Nuh alaihi salam yang paling panjang, bukan paling komplit, paling panjang dalam surah Hud inilah. Maknanya dalam surah-surah lain ada juga kisah Nabi Nuh alaihi salam. Tapi yang paling panjang dalam surah ini. Walaupun paling panjang, apa Allah kata? Ada perkataan min. Itulah sebahagian daripada, kalau kat skrin dia tak tulis sebahagian. Patutnya min tu terjemah dia sebahagian. Itulah sebahagian daripada kisah-kisah yang gaib. Apa makna kisah-kisah gaib? Kisah-kisah yang kau tak ada pada masa tu. Itu maksud dia. Zaman kita dengar kisah Hang Tuah, kisah Puteri Gunung Ledang, kisah apa lagi? Kisah Melaka, kisah pahlawan-pahlawan Melaka dulu. Kisah tu semua bagi kita adalah kisah gaib. Kisah gaib maksudnya kisah yang kita tak ada pada masa tu. Boleh? Bukan kisah gaib tu macam ilmu gaib. Ilmu gaib tu ilmu tengok jin ke, ilmu orang bunian ke, bukan. Maksudnya itu adalah kisah-kisah gaib. Kisah gaib maksudnya kisah yang kamu tak ada pada masa tu. Dia bila Allah guna perkataan sebahagian, maksudnya kisah Nabi Nuh panjang lagi. Kisah Nabi Nuh alaihi salam panjang lagi. Bayangkan Nabi Nuh berdakwah saja 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah saja 950 tahun. Jadi Quran cerita berapa muka surat sangat? Maksudnya Quran tak cerita komplit lah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Sebahagian. Okey, kerana apa? Quran cerita yang penting-penting. Quran cerita part-part penting yang boleh beri pengajaran, nasihat pada kita. Kemudian Allah kata, kamu dulu tak pernah tahu kisah ni, kaum kamu pun tak pernah tahu. Ya ke tak pernah tahu? Tahu, tapi tak tahu komplit macam mana kamu tahu. Tak tahu banyak macam mana kamu tahu, macam mana Allah beritahu kamu. Tahulah sikit-sikit kisah Nabi Nuh gitu je lah. Tapi secara detailnya, secara perincinya tak tahu. Kamulah yang paling tahu di kalangan kaum kamu. Sebab apa? Aku sampaikan kisah ini kepada kamu. Jadi, salah satu sebab Allah sampaikan kisah para Nabi kepada Nabi Muhammad, apa sebab dia? Apa tujuan dia? Sebagai bukti yang Nabi itu Nabi. Sebab kalaulah Nabi Muhammad bukan Nabi, Nabi Muhammad tahu daripada mana cerita-cerita Nabi ni? Nabi Muhammad dah baca Taurat, dah baca Injil, bahasa Arab pun dia tak boleh baca. Nabi itu ummi, tak pandai baca, tak pandai menulis. Tak payah kata nak baca Taurat, Injil yang bahasa bukan bahasa dia. Bahasa dia sendiri pun tak pandai baca. Bahasa dia sendiri pun dia tak pandai baca.
Tak ada keadaan Nabi tak pandai baca, tak pernah berguru dengan mana-mana guru Yahudi, tak pernah berguru dengan mana-mana guru Nasrani. Adalah jumpa sekejap-sekejap Yahudi dan Nasrani. Tapi Nabi boleh cerita dengan detail, dengan komplit, dengan sempurna kisah para Nabi, dan kisah-kisah para Nabi yang Nabi sampaikan tidak ada kontradik. Maksud tidak ada kontradik, masa surah Baqarah kisah Nabi Musa lain, masa surah Al-A'raf kisah Nabi Musa lain. Bukan sekadar lain, siap ada pertemuan. Tak berlaku macam tu. Kalau berlaku macam tu maknanya apa? Nabi Muhammad reka sendirilah. Maka kisah-kisah para Nabi dalam Quran Allah sampaikan pada Nabi, salah satu tujuannya sebagai bukti Nabi itu Nabi. Kalau tak, daripada mana Nabi tahu? Kalau tak, daripada mana Nabi tahu yang kisah-kisah ni? Jadi kisah para Nabi, bila Nabi sampaikan, itu bukti dia Nabi. Kalau tak, dia tak tahu langsung kisah-kisah. Sebab tu, masa Allah ceritakan pada Nabi Muhammad SAW, kisah Talut dan Jalut. Kisah Talut dan Jalut. Tengok muka surat 40. Tolong baca dia boleh? Tuan Sofi, muka surat 40. Okey, bermula ayat 247. Baca tu dulu. Panjanglah kisah Talut dengan Jalut ni dalam surah Baqarah. Muka surat 40 dengan 41. Kisah Talut dengan Jalut. Tuan Sofi tolong baca ayat 247. Baca tu dulu boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi mereka pula berkata kepada mereka bahawasanya Allah telah melantik Talut menjadi raja bagi kamu. Mereka menjawab, bagaimana dia mendapat kuasa memerintah kami sedang kami lebih berhak dengan kuasa pemerintahan itu daripadanya. Dan ia pula tidak diberi keluasan harta kekayaan. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya, yakni Talut, menjadi raja kamu dan telah mengurniakannya kelebihan dalam lapangan ilmu pengetahuan dan kegagahan tubuh badan. Dan ingatlah, Allah jugalah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmatnya dan pengurniaannya lagi meliputi ilmunya. Okey. Tu baru sikit. Buka surat sebelah Tuan Safi. Last sekali kisah Talut dan Jalut ayat 252. Sebelah dia tu Safi. Itulah ayat-ayat keterangan Allah yang kami bacakan dia kepadamu, wahai Muhammad, dengan benar. Dan sesungguhnya engkau adalah salah seorang dari rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah. Terima kasih Tuan Sofi. Jadi, siapa nak baca kisah Talut dan Jalut, dia panggil David and Goliath. Daripada muka surat 40 tu ayat 246 sampailah 251. Itu kisah Talut dan Jalut. Zaman selepas zaman Nabi Daud sebelum Nabi Daud alaihi salam. Zaman Nabi Daud alaihi salam. Okey, kerana yang bunuh Jalut, salah seorang tentera Jalut, salah seorang tentera daripada Talut yang bernama Nabi Daud alaihi salam. Tadi Nabi Muhammad tak tahu pun kisah-kisah ni. Sebab tu ayat last sekali itu 252, wa innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di kalangan para rasul. Kenapa Nabi Muhammad benar-benar di kalangan para rasul? Kalau dia bukan rasul, dia tak tahu kisah Talut dengan Jalut ni. Dia tak tahu kisah Talut dengan Jalut. Contoh lagi, ayat Quran menunjukkan Nabi tu Nabi. Kisah Nabi Zakaria alaihi salam menjaga Maryam alaihi salam. Muka surat 55. Kalau baca Puan Asmah, muka surat 55. Allah beritahu, kau tak ada pun masa mereka berebut nak jaga Maryam. Kau tak ada pun masa mereka berebut nak jaga Maryam. Muka surat 55 ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah sebahagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad, padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan panel. Mereka itu mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Terima kasih Puan Asmah. Wahai Muhammad, kau tak ada masa mereka berebut mengundi nak jaga Maryam. Masing-masing berebut nak jaga Maryam. Maryam ni anak kepada orang yang soleh. Berebut nak jaga Maryam.
cabut undi, cara dia mereka lempar pena ataupun anak panah dalam air. Anak panah siapa yang tak tenggelam dan tak dihanyutkan air, dia berhak jaga Maryam. Maka Nabi Zakaria alaihi salam punya anak panah. Nabi Zakaria alaihi salam punya anak panah tak tenggelam dan tak dihanyutkan air, maka Nabi Zakaria layak menjaga Maryam alaihi salam. Di masa peristiwa itu berlaku, Nabi Muhammad ada? Mana ada? Tapi Nabi boleh cerita dengan detail, dengan terperinci kisah tersebut. Maknanya apa? Maknanya Nabi dapat tahu melalui wahyu. Kalau Nabi bukan Nabi, Nabi dapat wahyu daripada mana? Jadi cerita-cerita para Nabi kepada Nabi Muhammad dalam Quran merupakan dalil yang Nabi itu Nabi. Satu lagi ayat. Page 391. Muka surat 391. Tolong baca dia Puan Noralizah boleh? Puan Noralizah tolong baca. 391 ayat 44, 45, 46. Kalau kita tengok page tu, ada tiga kali Allah kata wama kunta, wama kunta, wama kunta. Maksudnya kau tak ada masa tu, kau tak ada masa tu, kau tak ada masa tu. Tolong baca Puan Noraliza. Satu Tuan Sofi tengok kat skrin. Bawah dia Tuan Sofi baris ketiga tu. 44 sampai 46 ya Ustaz ya? Ya, 3 ayat 44, 45, 46. Bismillahirrahmanirrahim. Dan engkau wahai Muhammad tidak ada di sebelah barat tempat Nabi Musa menerima wahyu ketika kami sempurnakan penyerahan kitab Taurat kepadanya. Dan engkau juga tidak termasuk dalam golongan yang menyaksikan peristiwa itu. 45. Akan tetapi engkau hanya mengetahui kisah itu dengan jalan kami memberi wahyu kenabian kepadamu disebabkan kami telah mengadakan beberapa umat dari zaman Nabi Musa hingga ke zamanmu sampai berlanjutanlah masa yang mereka lalui serta kucak-kacirlah agama yang mereka anuti. Dan engkau pula tidak pernah tinggal bersama-sama penduduk negeri Madian, membaca dan mempelajari dari mereka ayat-ayat keterangan kami tentang hal Nabi Musa di sana. Tetapi kamilah yang mengutusmu menjadi rasul dan memberi wahyu kepadamu mengenai hal itu. 46. Dan engkau juga tidak berada dekat gunung Turusina tak kala kami menyeru Nabi Musa dan memberi wahyu kepadanya dahulu. Tetapi diturunkan rahmat Al-Quran dari Tuhanmu menerangkan kisah itu supaya engkau memberi amaran kepada kaummu yang telah lama tidak didatangi sebarang rasul pemberi amaran sebelummu. Semoga mereka berolehi pengajaran serta insaf mematuhinya. Terima kasih Puan Noraliza. Tengok kat skrin. Tuan Sofi dah tolong merahkan. Terima kasih Tuan Sofi. Kat skrin, Allah sebut 3 kali. Dalam page ni lah 391. Wama kunta, wama kunta, wama kunta. Kau tak ada pun Nabi Muhammad. Masa Allah nak bagi perintah pada Nabi Musa alaihi salam. Kau tidak ada. Di sebelah barat ketika Allah nak bagi Taurat pada Nabi Musa. Kau tak ada. Dan wahai Muhammad, kau tak ada pun di perkampungan Madian. Okey? Semasa Allah Ta'ala hantar Nabi Musa ke negeri Madian. Dan wahai Muhammad, kau tak ada juga di Bukit Tursina. Masa Allah kali pertama nak lantik Nabi jadi Nabi. Nabi Muhammad tak ada. Pada 3 tempat, 3 situasi, masa tu Nabi tak ada. Tapi macam mana Nabi boleh cerita? Nabi boleh cerita kisah para Nabi dengan sempurna kepada umat ini. Itulah bukti yang Nabi itu Nabi. Kalau tak, Nabi tahu daripada mana? Kalau Nabi tak dapat wahyu daripada Allah, Nabi tahu daripada mana? Nabi tahu daripada mana? Nabi tak tahulah. Jadi macam mana dia boleh tahu? Dia boleh tahu, baginda SAW boleh tahu sebab wahyu yang Allah sampaikan kepada baginda. Okey, baik. Ayat kita balik. Maka Allah Ta'ala kata pada Nabi, fasbir. Bersabarlah. Allah cerita punya panjang kisah Nabi Nuh AS pada Nabi Muhammad. Lalu Allah suruh Nabi bersabar. Kenapa Allah suruh Nabi bersabar? 2 perkara. Pertama, wahai Muhammad, sebagaimana Nabi Nuh bersabar dengan kelenah dan perangai umat dia, 950 tahun berdakwah, yang beriman 80 lebih saja. Nabi Nuh AS disuruh bersabar. Maka engkau pun kena sabar macam Nabi Nuh AS bersabar. Itu maksud sabar yang pertama. Maksud sabar yang kedua ialah, wahai Muhammad, sepatutnya lepas kau cerita pada mereka kisah Nabi Nuh dengan sempurna, dalam keadaan kau tak pandai membaca, kau tak tahu menulis, tapi kau boleh cerita dengan sempurna kisah Nabi Nuh pada mereka, pada orang Mekah, mereka masih tak nak terima yang kau ni Nabi.
Kau dah cerita pada mereka kisah Nabi Nuh, betul, tepat. Okey? Fakta-faktanya betul, tepat. Jadi orang Mekah patutnya kena terimalah yang kau tu Nabi. Tetapi mereka tetap tidak mahu menerimanya. Maka Allah kata, bersabarlah. Sabarlah wahai Muhammad. Kau dah cerita macam-macam kisah Nabi, dan kisah-kisah Nabi yang kau ceritakan tu betul. Kalau tak betul, Yahudi mesti dah bangkang kau dah. Sebab Yahudi tahu kisah para Nabi zaman-zaman mereka. Zaman-zaman tok nenek mereka. Okey, kisah Nabi Yusuf lagi panjang. Kalau kita tengok tafsir surah Yusuf, lepas Nabi SAW membacakan surah Yusuf, okey, membacakan surah Yusuf kepada orang-orang Yahudi, maka ada beberapa orang Yahudi meluk agama Islam. Kerana apa? Kagum dengan kisah Nabi Yusuf disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang musyrikin dah tahu Nabi ni hebat dalam menyampaikan kisah para Nabi, patutnya terimalah dia itu Nabi. Tak nak terima juga. Maka Allah kata kepada Nabi, bersabarlah. Samalah juga masa Allah turunkan surah Al-Kahfi pada Nabi Muhammad. Cerita dia macam ni. Orang Mekah, dia hantar An-Nadhr bin Al-Haris dan juga Uqbah bin Abi Mu'aid. Pergi ke Madinah jumpa pendeta Yahudi. Cakap kat pendeta Yahudi tu, kat tempat kami ada orang mengaku Nabi. Kat tempat kami ada orang mengaku Nabi. Kami nak tahu betul ke dia Nabi, ke dia reka-reka fakta yang dia tu Nabi. Dia Nabi palsu ke betul ke, macam mana nak tahu? Maka pendeta Yahudi tu kata, kamu tanya dia 3 soalan. Kamu tanya dia 3 soalan, yang mana tidak tahu mengenai 3 soalan ni, melainkan hanya para Nabi. Kalau dia boleh jawab 3 soalan ni, dia Nabi. Kalau dia tak boleh jawab, maka dia bukan Nabi, dia palsu. Apa 3 soalan? Pertama, tanya dia tentang lelaki-lelaki yang ajaib kisahnya. Yang kedua, tanya dia tentang lelaki yang menguasai timur sampai ke barat. Yang ketiga, tanya dia tentang roh. Tanya dia tentang roh. Maka 2 orang ni pun balik ke Mekah. 2 orang ni pun balik semula ke Mekah. An-Nadhr bin Al-Haris dan juga Uqbah bin Abi Mu'aid. Balik ke Mekah, dia kumpul orang Mekah, dia jumpa Nabi. Kata, wahai Muhammad, kalau betul kau Nabi, kami nak tanya kau 3 soalan. Pertama, tentang lelaki-lelaki yang ajaib kisahnya. Maksudnya apa? Lelaki-lelaki Ashabul Kahfi lah, tidur 300 tahun. Yang kedua, tentang seorang lelaki yang menguasai timur sampai ke barat, Zulkarnain. Dalam surah Kahfi ada. Yang ketiga, kami nak tanya kamu tentang roh. Maka Nabi kata, esok aku beritahu. Nabi tak sebut insya-Allah. Nabi tak sebut insya-Allah. Jadi Nabi tunggu sebab tak sebut insya-Allah 15 hari wahyu tak turun. 15 hari wahyu tak turun. Lepas pada tu barulah turun wahyu surah Kahfi. Dalam surah Kahfi cerita pasal Ashabul Kahfi, lelaki-lelaki ajaib kisahnya. Dalam tu hujung-hujung surah Kahfi cerita pasal Zulkarnain, dan sebelum surah Kahfi ada turun ayat mengenai roh dalam surah Isra. Jadi setelah Nabi sampaikan kepada mereka 3 jawapan tu, patutnya apa orang musyrikin kena buat? Terimalah Nabi tu Nabi. Tapi tak terima juga, walaupun dia dapat jawab, walaupun baginda dapat jawab 3 soalan tu, lambat sikit lah sebab tak sebut insya-Allah. Patutnya terimalah yang Nabi tu Nabi. Tetap tak nak terima juga. Tetap tak mahu terima juga. Maka Allah cakap pada Nabi, bersabarlah wahai Muhammad. Dah jelas depan muka mereka, depan mata mereka, yang kau tu benar-benar Nabi. Tapi mereka tetap tak nak terima juga, maka bersabarlah wahai Muhammad, kerana sesungguhnya kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Okey. Kita dah habis kisah Nabi Nuh alaihi salam. Secara ringkasnya, ulang balik kisah Nabi Nuh alaihi salam. Secara ringkasnya, namanya adalah Abdul Ghaffar bin Malak bin Matusyakha bin Akhnuh, iaitu Idris. Baginda dilantik menjadi Nabi masa umur 40 tahun. Ada pendapat mengatakan 50 tahun. Ada pendapat mengatakan 150 tahun. Ada pendapat mengatakan 106 tahun. Pendapat yang paling ramai 40 tahun lah, kerana kebanyakan para Nabi dilantik menjadi Nabi masa umur 40 tahun. Baginda SAW, Baginda Nuh AS berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. Lepas pada tu Allah binasakan kaum dia. Lepas kaum Nabi Nuh AS dibinasakan, setelah kaum Nabi Nuh AS dibinasakan, Nabi Nuh masih lagi hidup setelah banjir besar tadi, lebih kurang 250 tahun. Maka jumlah umur Nabi Nuh AS
kalau kita kata dia dilantik menjadi Nabi umur 40, maka jumlah umur Nabi Nuh AS adalah 1240 tahun. 1240 tahun. Itu sebuah ringkas kisah Nabi Nuh AS. Okey, baik. Kita lepas ni nak masuk kisah Nabi Hud, kisah kaum Ad. Okey, apa tujuan Allah ceritakan kisah para Nabi kepada Nabi Muhammad? Ada 3 tujuan. Pertama, sebagai bukti yang Nabi itu Nabi. Allah ceritakan kisah para Nabi kepada Nabi Muhammad sebagai bukti yang Nabi itu Nabi. Yang kedua, untuk menguatkan keimanan Nabi, menguatkan keyakinan Nabi. Nabi memang dah kuat dah iman dia. Tapi bila disampaikan kisah-kisah para Nabi, semakin teguh iman Nabi, semakin kuat kepercayaan, keyakinan yang ada pada diri Nabi SAW. Mana dalil dia? Tengok surah Hud ni jugalah. Muka surat 235. Tolong baca dia. Puan Norziana, tolong baca boleh? Puan Norziana, muka surat 235, ayat 120. Ya. Ayat apa Ustaz? 235. 235 ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semua kisah Rasul-Rasul kami menceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami meneguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Okey, terima kasih Puan Norziana. Jadi sebab kedua Allah ceritakan kisah para Nabi kepada Nabi Muhammad supaya makin teguh hati Nabi SAW. So kita pun samalah. Lagi banyak kisah para Nabi kita dengar, lagi semakin teguh keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kisah para Nabi Allah sampaikan kepada Nabi SAW. Apa tujuan dia? Agar Nabi terpujuk hatinya. Datang semangat, datang motivasi bagi Nabi SAW bila dengar cerita-cerita macam ni. Bila dengar kisah-kisah para Nabi, maka hati Nabi akan jadi makin bermotivasi, makin semangat. Hilang perasaan nak putus asa, hilang perasaan nak berhenti, hilang perasaan. Sebab apa? Nabi berdakwah, Nabi di-reject. Bila kena dakwah, bila berdakwah di-reject, dikutuk, dihina, dimaki, sedih tak? Sedih kan? Maka tengah-tengah sedih itu Allah turunkan surah-surah, Allah turunkan kisah-kisah nak beritahu, hai Muhammad, bukan kau seorang je kena macam ni. Bukan kau seorang je kena kutuk, kena hina, kena usir. Tak. Nabi-Nabi sebelum kau pun kena macam kau juga. Diusir, dikutuk, dihina, dipanggil gila, tukang sihir, macam-macam lagi. Di kisah-kisah macam ni menjadi sumber inspirasi bagi Nabi SAW. Contoh, kita peniaga. Kita ada pengalaman meniaga kan? Tak kisahlah meniaga apa. Meniaga tak laku. Meniaga orang tak beli. Dah lah orang tak nak beli. Orang kecam pula tu. Orang cakap jual harga mahal, harga Yahudi contoh. Kita dapat pun daripada ejen, kita dapat pun daripada stokis dah harga dah Yahudi dah. Kita pun kena harga tinggi sikit lagi nak jual contoh. Jadi orang bukan sekadar tak nak beli, orang siap kecam kita lagi kerana harga kita mahal. Contoh. Sedih tak? Sedih. Kecewa tak? Kecewa. Maka, apa cara untuk mengubat sedih dan kecewa? Kita dengar kisah-kisah jutawan-jutawan yang telah jadi jutawan hari ini. Jutawan-jutawan yang mereka ini telah menjadi jutawan. Cuba dengar kisah mereka dulu-dulu mula-mula niaga macam mana. Bukan anak jutawan tak jadi. Anak jutawan disambung bisnes ayah dia tak susah sangat. Ni orang yang dulunya hidup susah. Dulunya biasa-biasanya. Dulunya orang biasa. Bukan anak orang kaya. Tapi dulu mereka berniaga mula daripada bawah. Ada masa untung, ada masa rugi, ada masa kena tutup kedai, ada masa bankrupt, ada masa macam-macam. Jadi kisah jatuh bangun peniaga, yang dulunya susah, sekarang dah jadi jutawan. Kisah berjatuh bangunnya mereka, susah payahnya mereka mula-mula berniaga, disampaikan pada kita yang berniaga hari ini. Ada kesan tak? Ada kesan lah. Kisah itu menjadi sumber inspirasi bagi kita. Kisah itu menjadi sumber inspirasi bagi kita. Kerana apa?
Aku sedih, kecewa, aku jual barang orang tak nak beli. Aku dengar kisah Maidin dulu, macam mana dia berniaga. Contoh, mula-mula dia macam mana. Contohlah kan. Susah juga. Bukannya kali pertama buka kedai, terus orang kenal. Tak. Okay, Coca-Cola, tahun pertama dia jual Coca-Cola. Kan? Tahun pertama dia jual Coca-Cola, hanya laku 62 botol sahaja. 62 botol baru dia laku kat tahun pertama. Bukannya tahun pertama dia buka Coca-Cola terus satu dunia beli. Tak. Jadi maksudnya, contohlah tu. Kisah-kisah tu menjadi sumber inspirasi bagi peniaga-peniaga. Dia dengar kisah macam tu, okey, aku tak boleh putus asa sebab belum sampai masa aku lagi. Mungkin 2-3 tahun nanti aku akan orang kenal produk aku, orang mula beli produk aku. Contoh. Tapi, kita bukan peniaga, contoh. Kita bukan peniaga, kita tak pernah meniaga. Tak minat meniaga, tak erti meniaga, contohlah kan. Kita kerja makan gaji, kerajaan ke, swasta ke, contoh. Kita kerja makan gaji. Lalu diceritakan pada kita kisah-kisah jatuh bangun seorang businessman. Kisah-kisah susah payahnya. Dulu, jutawan ni dulu masa dia meniaga, dia susah payah gila-gilanya. Orang kecam, orang kutuk, orang tak suka, orang benci, orang pulaukan produk dia, contoh. Sekarang dia dah jadi jutawan. Jadi kisah-kisah tu disampaikan pada kita yang tak meniaga, kita yang tak pernah meniaga, tak minat meniaga, tak erti meniaga ni, disampaikan kisah-kisah jutawan tersebut pada kita, yang mana dulu dia susah, sekarang dia dah berjaya. Apa manfaat untuk kita? Saya nak tanya, apa manfaat untuk kita? Kita tetap akan gaji macam biasa. Kita tak perlu cari customer, kita tetap masuk pukul 8, balik pukul 5, dapat gaji macam biasa. Tunggu bonus je hujung tahun. Cerita tu bermanfaat ke tak bermanfaat untuk kita? Seronok je lah dengar. Betul kan? Seronok dengar. Okey, seronok cerita dengar. Esok tetap kita pergi kerja, masuk pukul 8, balik pukul 5. Macam biasa. Hujung bulan dapat gaji, hujung tahun harap-harap ada bonus. Kalau tak ada, redha je. Contoh. Betul kan? Jadi kisah-kisah peniaga yang jatuh bangun tu, apa manfaat untuk kita? Sebab kita tak terlibat dalam meniaga. Dengar seronok je lah. Okey, habis. Itu je lah. Macam tu lah juga, sama dah juga tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita berdakwah, ajak orang pada masjid, ajak orang pada semayang, ajak orang pada agama, ya, kita menceburi bidang dakwah. Walaupun kita bukan ustaz, walaupun kita bukan background agama, tapi kita cuba ikut orang-orang yang mengajak orang pada kebaikan. Kita join kumpulan-kumpulan yang mengajak manusia pada kebaikan. Jadi bila ajak orang pada kebaikan, macam biasalah, dapat kutukan, cacian, makian, orang marah, orang pandang rendah, betul kan? Orang pandang hina, orang kata macam-macam. Jadi bila kita berdakwah, kita dapat rasa orang marah, orang reject, orang benci, orang tak suka. Macam lagi lah orang kata kat kita kan. Lalu disampaikan pada kita kisah dakwah para Nabi dulu yang susah, yang dihina, direject, dibuang dengan oleh kaum dia. Maka kisah-kisah tu menjadi sumber inspirasi bagi kita. Jadi kita boleh pujuk diri kita. Aku ni bukan baik mana sangat pun. Orang marah, orang benci tu logik lah, berbaloi lah. Sebab aku bukan baik mana pun. Tu Nabi Muhammad jauh lagi baik, jauh lagi jujur, jauh lagi amanah, jauh lagi berakhlak pada aku. Bila berdakwah orang reject, aku ni lagi patut kena reject lah. Aku ni banyak sangat kekurangan, lagi patut orang reject. Jadi kena reject tu, tak ada masalah langsung bagi aku. Jadi cerita-cerita macam ni hanya akan menjadi sumber inspirasi bila kita terjun dalam bidang dakwah. Kalau kita tak terjun dalam bidang dakwah, kisah-kisah para Nabi, dapat pahala kita dengar lah, Alhamdulillah. Tetapi kisah tu hanya sekadar halwa telinga. Okey, seronok dengar. Nanti masuk kisah baru balik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang yang paling terkesan dengan kisah para Nabi dalam Al-Quran adalah orang yang paling banyak meniru gaya hidup Nabi dalam menyampaikan dakwah. Mengajar lain. Kita mengajar, yang datang dengar orang suka ya. Ngajar masjid, ngajar surau. Yang datang tu semua yang suka nak dengar, bagi masa nak dengar. Okay, macam saya mengajar ni, tuan-tuan masuk online ni sebab sedia nak dengar, suka untuk dengar, sanggup bagi masa untuk dengar. Tak ada orang nak marah saya. Tapi cuba saya menyampaikan agama, ajak pergi sembahyang, ajak masuk kelas agama, ajak dengar ceramah pada orang yang tak sedia. Orang yang tak minat. Orang yang tak nak. Maka masa tu saya kena sedialah untuk kena marah, kena kecam, kena kutuk. Orang akan cakap, awak dah bagus sangat ke? Family awak dah bagus sangat ke? Duk ajak-ajak orang ni. Jiran-jiran awak semua dah bagus ke? Duk ajak-ajak orang ni. Kena sedia untuk terima benda-benda macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa saya nak sampaikan?
Bila kita tidak pernah berdakwah, kita tak mampu nak menjiwai kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran. Bila kita terjun dalam bidang dakwah, barulah kita faham apa perasaannya kena reject. Apa perasaannya kena reject. Kita tak pernah berniaga. Kita tengok, kita dengar cerita kawan kita berniaga menangis. Berniaga menangis. Kenapa menangis? Barang dia tak ada orang beli. Modal dah banyak keluar tapi tak ada orang datang beli barang dia. Menangis. Kita tak pernah berniaga, kita tak boleh feel macam mana dia punya feel. Contohlah ni, contoh. Kita hanya kata kesian, contoh. Kan? Bila kita pernah berniaga, barulah kita tahu, oh ni perasaan dia. Bangun 4 pagi. Okey, bangun 4 pagi, masak tu, masak ni, masak tu, masak ni. Pukul 12 tengah hari, buka gerai. Jual makanan. Tengok sampai pukul 6 petang, 2 orang je datang beli. Usaha daripada 4 pagi tadi. Sampai 6 petang, 2 orang je datang beli. Bukan sekadar tak untung, balik modal pun tak. Sedih tak? Sedih. Oh, macam ni lah rasanya sedih berniaga tak ada orang beli. Contoh. Selagi kita tak berniaga, kita tak boleh faham perasaan sedih orang berniaga yang tak ada orang beli barang dia. Samalah juga. Okey, masa kita belajar dulu. Mak ayah kita, ustaz-ustaz kita cerita pasal pengorbanan mak ayah. Mak ayah kamu susah gini. Mak ustaz-ustaz kata apa? Kamu belajarlah rajin-rajin. Mak ayah kamu berkorban untuk bayar yuran kamu. Kamu duduk berasah dapatlah makan dengan cukup. Mak ayah kamu mungkin makan tak cukup kat rumah. Nasi goreng pagi, petang, siang, malam sebab nak bayar yuran kamu. Contoh. Jadi kita masa tu tak jadi ayah lagi. Kita dengar, macam tu je lah. Okay? Bila kita jadi ayah, barulah kita faham betapa susahnya ayah mak cari duit untuk kita. Belum masa kita jadi anak, kita tak faham sebab masa kita nak sesuatu, ayah kita kata apa? Nanti dulu boleh. Masa tu kita tak faham. Kenapa ayah aku ni nanti dulu semua? Ayah orang lain, anak dia minta sesuatu tu dapat je. Ayah aku ni kalau aku minta, nanti dulu boleh. Nanti ayah beli. Masa kecil kita tak faham. Kita kata je kita tak sporting, tak faham kita kedekut contoh. Bila kita dah jadi ayah, barulah tahu. Oh, patut pun ayah aku dulu semua cakap nanti dulu. Aku jadi ayah baru aku tahu kenapa nanti dulu tu keluar semua pada mulut. Faham tak maksud saya? Kita tak dapat memahami selagi mana kita tak berada dalam situasi mereka. Jadi, kisah para Nabi, apa dia? Para Nabi semuanya berdakwah. Selagi kita tidak terjun dalam bidang dakwah, kita tak boleh memahami. Ya, memang kita tak boleh faham mereka 100%. Sekurang-kurangnya, kalau kita ada menggolongkan diri kita, join tak banyak sikit dalam bidang dakwah, kita akan dapat faham sedikit banyak tentang dakwah. Okey, baik. Itu untuk Nabi. Untuk kita pula. Apa tujuan Allah kisahkan kisah para Nabi pada kita dalam Al-Quran? Berkali-kali. Apa tujuan dia? Apa hikmah dia? Apa sebab dia Allah ceritakan pada kita? Pertama, tujuan Allah sebut kisah-kisah dalam Quran. Tak kisahlah kisah para Nabi ke, kisah Bani Israel ke, kisah Ashabul Ukhdud ke, tak kisah. Pertama, tujuan dia untuk membezakan hakikat yang hak dan yang batil. Pertama, boleh tulis Mungkin ada sahabat-sahabat kelas Jumaat malam ataupun Isnin malam, tak silap saya dah beritahu. Tapi tak apa, kita ulang kaji. Pertama, tujuan Allah ceritakan kisah-kisah dalam Quran untuk membezakan hakikat yang hak dan yang batil. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua, untuk mengetahui sunnatullah pada umat-umat yang terdahulu. Untuk mengetahui sunnatullah yang terdahulu. Apa maksud dia? Apa yang biasanya Allah buat pada orang yang lawan Nabi. Itu point dia. Kita tahu kisah Nabi Nuh, kisah kaum Ad, kisah kaum Nabi Saleh, kisah kaum Nabi Syuaib. Kita nak tengok apa yang kebiasaannya, sunnatullah itu maksudnya kebiasaan Allah. Itu maksud sunnatullah. Okey. Kita letak beras, letak air, buah atas dapur. Maka sunnatullahnya, beras tadi akan berubah jadi nasi. Betul? Kita ambil minyak gas, kita letak dekat kayu api, kita pasang api. Kebiasaannya akan terbakar dan kayu itu akan jadi abu. Itu dipanggil sunnatullah. Okey? Kita ambil pisau, kita potong ikan akan terbelah. Itu dipanggil sunnatullah. Lawan pada sunnatullah adalah qudratullah. Biasanya kita letak sesuatu dalam api, benda itu akan terbakar, hangus. Itu dipanggil sunnatullah. Tapi qudratullah, kuasa Allah,
Allah boleh buat berlawanan dengan apa yang kita biasa tengok. Contoh, Allah Ta'ala buat pada Nabi Ibrahim. Ketika mana Nabi Ibrahim dicampak dalam api 40 hari 40 malam, selai bulu roma dia pun tak terbakar. Tali yang ikat dia terbakar, dia tak terbakar. Itu dia panggil apa? Qudratullah. Jadi kita hidup ni atas dasar sunnatullah. Kebiasaannya kita rajin usaha, kita dapat rezeki. Ada orang rajin usaha tak dapat rezeki juga. Kerana apa? Qudratullahnya Allah nak tunjuk macam tu lah. Okey, baik, itu yang kedua. Yang ketiga, menerangkan manhaj ataupun cara ataupun jalan para nabi dalam berdakwah. Allah menerangkan cara ataupun jalan para nabi dan umat-umat terdahulu dalam berdakwah. Keazaman mereka, kesedihan mereka, kesusahan mereka. Allah cerita untuk kita faham kesusahan mereka. Contoh, surah Al-An'am ayat 91. Surah Al-An'am ayat 91. Okey. Surah Al-An'am ayat 91. Okey. Muka surat 139. Muka surat 139. Tolong terjemahkan dia. Puan Rosimah terjemahkan boleh? Puan Rosimah. Puan Rosimah Kasim tolong terjemahkan boleh? Ayat berapa Ustaz? 91. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana seharusnya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebahagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah, Allah lah yang menurunkan, kemudian setelah itu biarkanlah mereka bermain dalam kesesatannya. Terima kasih Puan Rosimah. Orang-orang Yahudi, orang musyrikin, mereka bermain-main. Dalam keadaan mereka dah tahu Nabi itu betul, Nabi itu benar. Para Nabi dulu pun sama. Kaum mereka tahu dia Nabi betul, dia Nabi yang benar. Tapi mereka tetap reject Nabi tersebut. Maka Allah nak sampaikan kepada Nabi dan pada kita betapa para Nabi terdahulu bersusah payah dalam berdakwah. Keazaman mereka kuat, kesabaran mereka tinggi. Kaum dia buat macam-macam, dia tetap bersabar. Contoh satu lagi. Tolong baca dia. Puan Rosnani, tolong baca boleh? Puan Rosnani. Surah Al-Mumtahanah. Saya cari muka surat sekejap. Surah Al-Mumtahanah. Sekejap Juzuk 28, Surah Al-Mumtahanah. Kisah Nabi Ibrahim. Okey. Okey, muka surat 549 ayat 4. 549 ayat 4. Sekejap Ustaz. Ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ada bagi kamu teladan yang baik pada Nabi Ibrahim AS dan pengikut-pengikutnya semasa mereka berkata kepada kaumnya yang ingkar. Sesungguhnya kami melepaskan daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Kami mengingkari segala penyembahan kamu dan dengan ini ternyatalah perasaan permusuhan dan kebencian di antara kami dengan kamu adalah selama-lamanya sehingga kamu menyembah Allah semata-mata. Tetapi janganlah dicontohi perkataan Nabi Ibrahim kepada bapanya. Katanya, aku akan memohon kepada Tuhanku ampunan buat dosa-dosa, namun aku tidak berkuasa menahan azab Allah sedikit pun daripada menimpa. Doaan Allah orang-orang yang beriman sebagaimana Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya berdoa ketika mereka memusuhi kaumnya yang kafir dengan berkata, wahai Tuhan kami, kepada Engkau lah kami berserah diri dan kepada Engkau lah kami berdoa. Okey. Terima kasih Puan Rosnani. Tengok Allah kata, kat skrin pun ada.
Terima kasih Puan Rosnani. Terima kasih Tuan Safi share kat skrin. Tengok. Sesungguhnya bagi kamu pada bawaan Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya ada contoh ikutan yang baik. Allah nak terangkan macam mana Nabi dulu berdakwah sungguh-sungguh. Keazaman mereka, susah payah mereka. Ini tujuan ketiga Allah cerita kisah para Nabi untuk kita. Yang keempat, kisah para Nabi merupakan contoh tauladan bagi orang mukmin yang nak bersabar. Orang mukmin yang nak bersabar, dia kena tengok umat-umat terdahulu bersabar. Bukan sahaja Nabi bersabar. Ada umat-umat Islam terdahulu, mereka bukan Nabi. Mereka juga menghadapi jalan yang sukar as a mukmin saja. Tadi, kita kata para Nabi kena bersabar terhadap kerana umat yang reject para Nabi tersebut. Tapi dalam Quran juga ada kisah-kisah bukan Nabi. Orang Islam biasa, orang mukmin biasa pun kena bersabar juga dalam berdakwah. Tolong baca dia Puan Norazilah boleh? Puan Norazilah. Ada? Ya, ada Ustaz. Okey, muka surat Al-Buruj. Al-Buruj. 590. 590. Okey. Baca pada ayat 1 sampai ayat 8 boleh? Ayat 1 sampai ayat 8. Ayat 1 sampai Ayat 8. ayat 8. Okey. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang dan demi hari yang dijanjikan dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Binasalah orang-orang yang membuat parit iaitu para pembesar Najran di Yaman yang berapi yang mempunyai kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya. Sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang mukmin. Dan mereka menyeksa orang-orang mukmin itu hanya kerana orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Okey. Terima kasih Puan Norazilah. Tengok, bukan ada Nabi pun dalam ayat ni. Ada Nabi tak? Tak ada Nabi pun. Tapi Allah kata, mereka menyeksa orang-orang ni, gali lubang, bakar, campak seorang-seorang. Allah kata apa? Mereka menyeksa orang mukmin hanya semata-mata orang tu beriman pada Allah. Jadi sebagai orang mukmin, Allah nak beritahu dalam kisah-kisah Quran ni, kamu kena bersabar juga. Walaupun kamu bukan berdakwah, walaupun kamu bukan Nabi, tapi kamu akan sentiasa ada orang benci kamu. Akan sentiasa ada orang yang tak suka kamu. Akan memusuhi kamu. Tadi saya kata, Nabi ni orang tak suka, orang benci, orang musuh. Tak, orang mukmin pun sama juga. Contoh lagi. Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat lah ni zaman Mekah. Mereka diusir, dihalau hanya semata-mata kerana ucap Tuhan kami adalah Allah. Tolong baca dia Puan Nur Hidayah Ahmad, tolong baca boleh Puan Nur Hidayah. Surah apa ya? Surah Al-Hajj. Saya muka surat tak jumpa lagi. Surah Al-Hajj. Okey, muka surat 337. Ayat 39 dan ayat 40. 39 dan 40. Boleh? Puan Nur Hidayah Ahmad. Ayat berapa Ustaz? 39 dan 40. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Diizinkan berperang bagi mereka, bagi orang-orang yang diperangi kerana sesungguhnya mereka dizalimi dan sesungguhnya Allah Maha Berkuasa menolong mereka itu, iaitu orang-orang yang diusir daripada kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya kerana mereka berkata Tuhan kami ialah Allah. Okey, cukup. Panjang lagi kan? Terima kasih Puan Hidayah. Para Nabi dengan sahabat-sahabat Nabi Mekah ni kena halau, kena usir keluar, bukan buat salah apa pun. Bukan curi duit orang, rampas tanah orang, kacau nak darah orang, tak ada pun. Mereka diusir hanya semata-mata sebab mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Pop kena halau. Maka Allah nak beritahu pada kita dalam surah-surah Al-Quran ni, kisah-kisah Al-Quran ni, kamu tak buat salah apa pun, kamu tak ambil hak orang pun, kamu tetap akan ada orang yang benci kamu. Kamu tetap akan ada musuh-musuh yang sentiasa menunggu kehancuran kamu. Ada peluang mereka akan usaha untuk binasakan kamu. Okey, baik. Itu nombor berapa tu? Nombor 4. Nombor 5,
Apa hikmah Allah datangkan kisah-kisah dalam Quran? Yang kelima, menerangkan perangai-perangai manusia dan sifat-sifat mereka. Menerangkan perangai-perangai mereka dan sifat-sifat mereka. Mereka salah satu. Sifat manusia ni nak cepat. Nak cepat maksudnya apa? Bila Nabi kata, kalau kamu tak beriman, kamu akan kena azab, kamu akan kena bala, kamu kena musibah. Maka manusia kata, mananya? Kami dah lama tak beriman, tak ada pun musibah, tak ada pun azab. Nak cepat. Orang putih panggil hasten. Semua benda nak cepat. Kebaikan pun nak cepat. Okay? Doa ini nak Allah terima esok. Doa pagi petang nak Allah terima dah. Mana dia? Surah Al-Anbiya. Okay? Nabi sebut al-ajlatu minasyaitan. Tergesa-gesa tu sifat syaitan. Okay, muka surat 325. Tolong baca Puan Norliza Ishak boleh? Puan Norliza Ishak tolong baca muka surat 325. Ayat berapa Ustaz? 325 ayat 37-38. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia diciptakan yakni bersifat tergesa-gesa. Kalau akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda yakni kekuasaanku, maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. 38, ayat 38. Mereka berkata, bilakah janji itu akan datang jika kamu sekalian adalah orang yang benar? Terima kasih Puan Norliza. Apa maksud dia? Allah buat manusia tu memang sifat dia nak tergesa-gesa. Ni orang kafir. Bila Nabi warning mereka dengan ancaman-ancaman, mereka duk tanya, mananya, bilanya. Orang Islam sama juga. Tergesa-gesa dalam minta kebaikan. Doa nak cepat. Memang Allah buat manusia sifatnya tergesa-gesa. Okey, ni antaranya lah. Lagi sifat manusia apa dia? Sombong, degil, melawan. Allah sebut innal insana la yatgha. Banyak lagi. Manusia tu melampau batas. Manusia tu sombong. Manusia tu kedekut. Okey? Yang keenam, Allah sebut dalam Quran sifat sebab-sebab yang menjadikan manusia tu melawan, ingkar, sombong. Allah sebut sebab-sebab yang menyebabkan manusia tu jadi nak melawan Nabi, mengingkari Nabi, sombong dengan kebenaran. Allah sebut dalam banyak kisah. Antaranya apa? Harta dan kuasa. Tahu dah Nabi itu betul, Nabi itu benar. Tapi sebab gila harta, gila kuasa, mereka tolak tepi kebenaran Nabi itu, pilih juga untuk melawan Nabi itu. Sebab apa? Sayang kuasa, sayang harta. Jadi sebab-sebab umat terdahulu lawan Nabi, sebab gila harta, gila kuasa. Berlaku tak sekarang? Berlaku. Umat-umat yang melawan kebenaran, menolak kebenaran, tahu dah Nabi itu, Al-Quran itu benar. Tahu dah, sunnah Nabi itu benar. Pilih nak melawan juga. Contoh, kisah seorang pendeta Yahudi yang bernama Bal'am bin Ba'ura. Nama dia Allah tak sebut, tapi kisah dia dalam Quran. Kalau baca dia, Puan Ira, muka surat 173 boleh? Muka surat 173. Ini bukan kisah Nabi ni. Ini kisah orang yang pilih untuk melawan Nabi. Dia cenderung kepada dunia. 173, ayat 175 dan 176. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh syaitan sehingga dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan sekiranya kami menghendaki nescaya kami tinggikan darjatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah ini agar mereka berfikir. Okey, terima kasih Puan Ira. Poin saya, dia tu ada ilmu.
Kalau nak, Allah boleh tinggikan dia dengan sebab ilmu dia. Tapi dia cenderung kepada dunia, ikut hawa nafsu, tolak tepi ilmu, tolak tepi kebenaran, pilih nak lawan Nabi Musa AS. Dialah antara orang yang mendoakan, dialah orang yang mendoakan kesesatan Nabi Musa di lembah Tih selama 40 tahun. Nama dia Bal'am bin Ba'ura. Tuan-tuan dan puan-puan type kat Google, kisah Bal'am bin Ba'ura. B-A-L-A-A-M. Bal'am bin Ba'ura. B-A-U-R-A. Kisah Bal'am bin Ba'ura. Nama Allah tak sebutlah, tapi itu kisah dia lah. Maksudnya apa? Ada ilmu. Ilmu Taurat dia ada. Tapi kerana ikut hawa nafsu, dia doakan keburukan untuk Nabi Musa AS. Okey, itu yang nombor 6. Nombor 7, kisah-kisah dalam Quran. Allah SWT nak ceritakan hakikat kejadian alam, manusia, haiwan-haiwan. Hakikat kejadian alam ni benar Allah buat. Tentang langit, tentang bumi, tentang haiwan. Yang mana kajian-kajian sains pada hari ini lebih menguatkan lagi keyakinan kita terhadap isi-isi Al-Quran. Kajian-kajian sains pada hari ini lebih menguatkan lagi pada kita isi. Contoh Allah cerita dalam Quran kisah kejadian bayi dalam perut mak dia. Kisah kejadian manusia dalam perut ibu. Zaman dulu mana ada teknologi nak cek budak tu mula-mula macam mana, perut mak dia mula-mula macam mana. Tapi zaman sekarang teknologi dah hebat. Quran cerita tentang angkasa lepas. Zaman dulu mana ada alat untuk tengok. Betul Dr. Hamka kata, kebesaran Allah hari ini dengan teknologi kita ada, kita boleh faham dengan menggunakan mikroskop dan juga teleskop. Ada kebesaran Allah yang kita boleh nampak dengan mikroskop. Sekecil-kecil benda kita boleh kaji kehebatan Allah. Okey? Manakala ada kebesaran Allah yang kita boleh nampak dengan teleskop. Zaman dulu mana ada. Tapi kisah-kisah Quran tu Allah ceritakan dan hari ini terbukti kebenarannya. Jadi kenapa disampaikan kepada kita? Supaya bertambah yakin kita dengan kebenaran-kebenaran Al-Quran. Punya banyak yang kita bincangkan semua tadi. Tujuan utama pertama ayat 176 tadi yang dibaca oleh Puan Ira tadi. Allah kata, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. So tell those stories so that they contemplate, berfikir. Manusia berfikir tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Okey, dalam 7 perkara tadi, poin yang paling penting, berfikir. Yang kedua, ambil iktibar. Tengok surah Yusuf, page last sekali. Tolong baca dia. Puan Nur Zakiyah, tolong baca Puan Nur Zakiyah. Surah Yusuf. Kita lepas ni masuk surah Yusuf insya-Allah. Muka surat 248. 248 ayat yang ke-111. 246. Ayat bawah sekali. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran bukanlah cerita yang dalam Al-Quran bukanlah cerita yang direka-reka, tapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang beriman. Terima kasih Puan Nur Zakiyah. Sama Ustaz. Kata dalam kisah-kisah mereka ada pengajaran. Bagi siapa? Ulul albab, orang berakal. Orang tak ada akal, orang yang bukanlah gila, orang yang tak berakal. Maksudnya orang yang tak nak ambil manfaat, dia hanya dengar, cukup. Sedap cerita ni. Seronok cerita ni. Habis. Tapi ulul albab, orang berakal, orang cerdik pandai, bagi mereka setiap kisah ada pengajaran. Setiap kisah ada pengajaran. Apa pengajaran yang dia dapat, yang dia patut ambil daripada kisah-kisah tersebut. Okey, baik. Masuk ayat baru. Ayat baru kita nak masuk kisah Nabi Hud alaihi salam. Kisah Nabi Hud alaihi salam. Okey, wadan, kisah, nama surah ni surah Hud. Nama surah kita sekarang surah Hud ni baru nak masuk kisah Nabi Hud. Ila kepada Adin, Adin kepada kaum Ad. Dalam braket tulis kami menghantar
akhahum, saudara mereka. Akhahum, saudara mereka. Hudan, Nabi Hud. Hudan, Nabi Hud. Qala, dia telah berkata, dia Nabi Hud telah berkata, ya qaumi, wahai kaumku, u'budu, sembahlah kamu Allah, Allah. Allah. Ma, tidak ada, lakum, bagi kamu, min, daripada, ilahin, Tuhan, ghairuhu, selainnya, selain Allah lah. Okey. In tidaklah, antum, kamu semua, illa, melainkan, okey, muftarun, mengada-adakan penipuan. Okey, Puan Norziana, tolong baca boleh Puan Norziana? Tuan Sofi tolong share kat skrin, Tuan Sofi. Ada saya share dalam grup tadi. Tuan Sofi tolong share kat skrin. Puan Norziana tolong baca terjemah dia boleh? Ayat berapa Ustaz? Ayat 50. Page 227 ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada kaum Ad, kami utuskan saudara mereka, Nabi Hud, ia berkata, Terus? tak nampak lah. Kejap. Muka Oh ya suara ke, apa? baca kat skrin. Okey. Ingat baca kat Quran sendiri. Okey, tak apa. Dan kepada kaum Ad, kami utuskan saudara mereka, Nabi Hud, ia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Kamu hanyalah orang-orang yang mengada-gadakan perkara-perkara yang dusta terhadap Allah. Okey, terima kasih Puan Norziana. Okey, tengok kat skrin. Tuan Sofi share balik kat skrin tadi, Tuan Sofi boleh? Okey, tengok kisah kita, kisah kaum Ad. Ad ini asalnya nama orang. Tengok nama dia kat skrin yang saya highlight tapi dah tak terang sangat tu. Nama Ad tu namanya adalah Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh. Okey, Tuan Safi boleh ke merahkan Tuan Safi? Boleh ke Tuan Safi merahkan? Bukan yang tu, atas lagi. Atas baris ketiga tu. Tuan Safi baris ketiga. Lagi situ, yes. Nampak tu kat skrin. Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh. Jadi nama kaum Ad, okey, nama kaum Ad ini berasal pada nama orang. Kaum tu diberi nama dengan sebab nama tok dia. Samalah juga kaum Bani Israel. Okey, sekarang ni tak panggil Bani Israel, panggil Israel. Kenapa panggil Israel? Sebab nama tok mereka Nabi Yaqub, Israel, maka sampai sekarang mereka dipanggil Israel. Jadi saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, bila Allah SWT kutuk kaum Ad dalam surah dalam kisah Nabi Hud ini, siapa yang Allah kutuk? Adakah Allah kutuk Ad itu sendiri? Tak, Ad itu tidak bersalah. Kerana Ad itu masih lagi beriman dengan ajaran Nabi Nuh. Tengok Nabi Nuh, kita baru cerita kisah Nabi Nuh, anak dia Sam masih lagi beriman. Anak kepada Sam, Iram masih lagi beriman. Aus masih lagi beriman. Ad masih lagi beriman. Bawah pada Ad tu yang mula kafir. Jadi bila Allah kutuk kaum Ad, bukan Allah kutuk Ad tu, orang nama Ad tu, dia tak bersalah. Kaum dia yang buh nama dia, kaum dia yang guna nama dia tu yang bersalah. Samalah juga hari ni. Ada beberapa orang yang tak tahulah nak kata macam mana. Bila mungkin tuan-tuan pernah dengar apa ya? Tuan-tuan dan puan-puan mungkin pernah dengar ada orang yang kata jangan kutuk Israel. Jangan kutuk Israel. Kerana Israel itu adalah nama Nabi Yaqub alaihi salam. Kita kutuk Israel, kita kecam, kita kata dia jahat. Kata Israel jahat.
Adakah orang Islam maksudkan Nabi Yaqub alaihissalam? Tak. Kaum Israel hari ini, dia diberi nama Israel sempena nama tok dia Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi bila kita kutuk Israel, adakah kita kutuk Nabi Yaqub? Tak, kita kutuk kaum tu lah yang nama dengan nama sedemikian. So, kita nanti nak kutuk kaum Ad ni. Bila kita sebut kutuk kaum Ad, adakah kita kutuk Ad tu? Ad tu tidak bersalah pun. Jadi janganlah duk sebarkan mesej-mesej jangan kutuk Israel. Kerana apa? Yahudi sengaja menamakan diri dia Israel supaya bila kita kutuk Israel, kita kutuk Nabi Yaqub alaihissalam. Mana ada? Mana ada? Kita mana ada nak kutuk Nabi Yaqub? Dosa kena muncak balik kalau ada orang Islam sengaja nak kutuk Nabi Yaqub alaihissalam. Nama tu digunakan pada orang jahat tu kita kutuk dia dengan nama yang dipanggil pada mereka. Okey, bawah tu pula. Jadi Nabi Hud ni cucu cicit kepada Ad lah. Nabi Hud namanya adalah Hud bin Abdullah bin Rabaj bin Khalud bin Ad. Sini dah masuk sama catat lah. Bin Aud bin Iram bin Sam bin Nuh. Okey. Kaum Ad ni juga, selain dia nama kaum Ad, mereka dipanggil penduduk Iram. Okey, mereka dipanggil penduduk Iram. Iram tu datang ke mana? Ni nama tok mereka, Ad bin Aus bin Iram. Kaum Ad, nama kaum Ad, tapi mereka digelar penduduk Iram. Kawasan mereka tinggal tu dipanggil Iram. Sebab tu, tengok juzuk tolong baca Puan Rosimah boleh? Puan Rosimah, surah Al-Fajr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Iram zatil imad. Iram tu datang mana? Nama tok mereka juga. Surah Al-Fajr. Tolong baca dia. Puan Rosimah, saya muka surat tak jumpa lagi. 593. 593 ayat 6, ayat 7, ayat 8. Ayat 6, ayat 7 dan ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu melakukan terhadap kaum Ad? 7, iaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. 8, yang belum pernah didirikan seperti itu di negeri lain. Terima kasih Puan Rosimah. Nampak? Ad pun ya, Iram pun ya juga. Kaum ni kaum Ad. Penduduk-penduduk yang tinggal kat situ dipanggil penduduk-penduduk Iram. Okey? Okey, baik. Allah kata, Nabi Hud kata kepada kaum mereka, wahai kaumku, sembahlah Allah. Maknanya mereka kenal Allah. Mereka tahu Allah. Tapi dalam masa yang sama, mereka mensyirikkan Allah dengan benda lain. Mereka mensyirikkan Allah dengan benda lain. Zaman kaum Ad ini, ada 3 berhala yang glamour, yang besar. Tuan Sofi tolong share kat skrin boleh Tuan Sofi? Saya baru hantar dalam grup tadi, Tuan Sofi. Ada 3 nama berhala yang besar masa zaman kaum Ad inilah. Okey. Tengok kat skrin. Samud, Samad dan Habba. 3 berhala mereka yang besar. Samud, Samad dan Habba. Okey? Bukanlah bermakna kaum tu ada 3 biji berhala ni je. Tak, banyak lagi berhala-berhala lain. Tapi yang utama, yang besar ni 3 biji ni. Samud, Samad dan Habba. Boleh? Okey, baik. Samalah juga, kaum Nabi Nuh ada 5 berhala. Adakah 5 ketul tu je berhala dia? Tak, banyak lagi berhala dia. Cuma 5 ketul tu yang besar. Kat mana berhala kaum Nabi Nuh? Tolong baca Puan Izawani, surah Nuh, muka surat 571. 571 ayat 3, ayat 23. Okey, terima kasih Tuan Sofi. Ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketua-ketua mereka menghasut dengan berkata, jangan kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, terutama penyembahan Wad, Suwa', Ya'ud dan Ya'uq serta Nasr. Okey, terima kasih Puan Izawani. Jadi dalam ayat 23 surah Nuh tu ada nama 5 ketul Tuhan mereka. Ketul jangan saya panggil
Pertama Wadda, kedua Suwa'a, ketiga Yabus, keempat Ya'uq, keempat Nasra. Adakah 5 ketul tu je Tuhan mereka? Tak, banyak lagi. Cuma Tuhan yang utama 5 ketul tu. Lain-lain tu banyak lagi. Ada lebih kurang 360 biji berhala sekeliling Kaabah. Jadi takkan 5 ketul tu je. Sama juga zaman Nabi Muhammad SAW, ada 4 berhala yang sangat masyhur. 3 ada sebut dalam Quran, 1 tak sebut dalam Quran. Kat mana 3 sebut dalam Quran? Tolong baca dia, Tuan Sofi, tolong baca dia Tuan Sofi. Juzuk 27. Juzuk 27, surah An-Najm. Muka surat 526. Lata, Uzza, Manat. Tuan Sofi tolong baca page 526, ayat yang ke-19 dan 20. Ada 3 nama berhala yang glamour di Mekah. Tapi bukan 3 ketul tu je, banyak lagi lah berhala-berhala lain. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kamu, wahai kaum musyrik Mekah, mendengar keterangan yang membuktikan kekuasaan dan keagungan Allah, maka adakah kamu nampak bahawa Al-Lat dan Al-Uzza serta Manat yang ketiga yang bertaraf rendah lagi hina itu layak disembah dan dianggap sebagai anak-anak perempuan Allah? Terima kasih Tuan Sofi. Lata adalah female ataupun nama perempuan bagi Allah. Allah tu Tuhan lelaki, Lata Tuhan perempuan. Uzza nama Tuhan perempuan bagi Al-Aziz. Manakala Manat adalah nama Tuhan perempuan bagi Al-Mannan. Yang keempat dalam hadis Hubal. Antara berhala besar orang Mekah namanya Hubal. Okey. Jadi 4 ketul tu je ke? Banyak lagi berhala-berhala lain. Samalah juga kaum Ad ini, kalau kita tengok kat skrin tadi, 3 je. Somad, Samud, Samad dan Habba. Lain banyak lagi. Okey. Allah hantar kepada mereka saudara mereka sendiri, iaitu Nabi Hud kepada kaum Ad. Lalu Nabi Hud berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selainnya. Semua para Nabi datang dengan syariat yang berbeza. Hukum hakam berbeza. Bab nikah kahwin berbeza, bab puasa berbeza, bab zakat berbeza, bab solat berbeza. Tapi semua para Nabi datang dengan bawa akidah yang sama. Apa dia? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tengok surah Al-Anbiya. Kalau baca Puan Asmah, surah Al-Anbiya ayat 25. Ni semua para Nabi bawa. Saya cari muka surat sekejap. Muka surat 324 ayat atas sekali. Boleh Puan Asmah? 324 ayat atas sekali. Ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak mampu menghalanginya. Baik. Mereka Ayat 25. 324. Kat skrin ada 324. Dan kami tidak mengutuskan sebelummu, wahai Muhammad, seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Oleh itu beribadatlah kamu kepadaku. Okey. Terima kasih Puan Asmah. Okey. Okey. Mereka kenal tak Allah? Mereka kenal Allah. Cuma bagi mereka ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Ni masalah kaum Ad ini. Okey. Kali pertama Allah cerita dalam Quran, kisah kaum Ad adalah muka surat 158. 158 itu kali pertama Allah cerita pada kita dalam Quran kisah kaum Ad. Tengok muka surat 159. Tolong baca dia Puan Noraliza boleh? Puan Noraliza. Puan Noraliza tolong baca muka surat 159. Ni kisah kaum Ad ayat 70. Ayat 70. Maksudnya mereka kenal Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, adakah engkau datang kepada kami supaya kami hanya menyembah Allah semata-mata dan meninggalkan apa yang pernah disembah oleh datuk nenek kami? Kami tidak akan menurut, maka datangkanlah azab yang engkau janjikan kepada kami jika betul engkau dari orang-orang yang benar. Okey, Puan Noriliza jangan alih lagi. Muka surat sebelah boleh Puan Noriliza. Muka surat 158. 58. Ayat 65.
dan 66. 65 dan 66. 65. Dan kepada kaum Ad, kami utuskan saudara mereka Nabi Hud. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Oleh itu, tidakkah kamu mahu bertakwa kepadanya? 66. Ketua-ketua yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami, wahai Hud, nampakmu berada dalam kebodohan. Dan sesungguhnya kami fikir engkau adalah dari orang-orang yang berdusta. Terima kasih Puan Nurhaliza. Nabi Hud cakap apa? Nabi Hud hanya cakap jangan sembah benda lain, sembah Allah saja. Tu je. Nabi Hud tak cakap lagi pasal semayang, pasal hukum hakam, pasal nikah kahwin, pasal zakat, pasal hormati mak ayah, jangan ambil hak anak yatim, kena bagi faraid sama rata. Tak masuk lagi bab tu. Nabi Hud hanya cakap satu perkara, sembahlah Allah sahaja, tidak ada Tuhan selain Allah. Sebabkan kata-kata ini, maka kaum dia terus kata yang Nabi Hud ini berada dalam kebodohan dan orang yang menipu. Macam tu sekali. Sebab apa? Sebab mereka telah lama yakin, mereka telah lama meyakini sepenuh hati Tuhan tak boleh satu. Tuhan mana boleh satu nak handle semua perkara, nak selesai semua perkara, mana boleh satu. Punya lama mereka kata Tuhan satu, dah lekat sebati dalam otak dan hati mereka Tuhan tu satu. Tiba-tiba datang Nabi Hud kata Tuhan tu satu, Allah dia, tak ada Tuhan selain Allah. Mereka terus kata, ni bodoh, ni menipu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita Alhamdulillah lah. Kita lahir-lahir, mak ayah kita dah ajar kita tentang keesaan Allah. Jadi sejak kecil lagi dah tertanam dalam fikiran dan hati kita, Tuhan tu tak boleh lebih, mesti satu je. Alhamdulillah. Datang orang cakap 2, 3 dan sebagainya, kita gelak dalam hati, tak apa-apa. Kita kata dia bodoh. Alhamdulillah. Tapi mereka ni dah tertanam sejak kecil lagi oleh nenek moyang mereka, dah tertanam dalam hati dan fikiran mereka, Tuhan tak boleh satu. Bila ada datang orang cakap Tuhan satu, ni pelik ni benda pelik ni, sama ada dia bodoh atau dia gila, tu je. Mereka serius dalam bab Tuhan ni tak boleh satu. Kemudian juga Nabi Muhammad datang, ni Nabi Hud Nabi Muhammad datang ke Mekah, Nabi Muhammad kata Tuhan tu satu. Apa kata orang Mekah? Apa kata orang Mekah bila Nabi Muhammad kata orang Mekah tu satu? Tolong baca dia, Puan Norazilah, tolong baca boleh? Puan Norazilah. Surah Sad. Saya cari buku surat dia. Surah Sad ni. Bila Nabi Muhammad kata Allah tu satu, maka orang Mekah kata apa? Muka surat 453. 453 ayat 4, 5 dan 6. 7. 4, 5, 6 dan 7. Surah Sad. 453. Ya? 4, 5, 6, 7. Muka surat 453 ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Ayat 4. Dan mereka heran kerana mereka didatangi seorang pemberi peringatan, iaitu Rasul daripada kalangan mereka, dan orang-orang kafir berkata, orang ini adalah penyihir yang banyak berdusta. Ayat 5. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu sahaja? Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat menghairankan. Ayat 6. Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang dikehendaki. Ayat 7. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini semua tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. This is certainly something curious. Pelik sangat ni, Tuhan satu. Tak boleh terima Tuhan satu. Tak pernah dengar pun nenek moyang kita kata Tuhan tu satu dia, tak pernah dengar pun. Maksudnya mereka memang serius, yakin 200% Tuhan tu tak boleh satu. Tiba-tiba datang Nabi Muhammad kata Tuhan tu satu, tak boleh terima Tuhan tu satu. Allah memang ada bagi mereka, tapi nak kata Tuhan satu tak boleh masuk akal bagi mereka. Sama lah juga bila Nabi Hud datang, Nabi Hud kata tidak ada Tuhan selain kamu melainkan Allah sahaja. Yang kamu kata kamu ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah tu, itu semua hanyalah rekaan kamu semata-mata. Kamu letaklah nama berhala kamu Somad, Somud, Haba. Mana ada dalil? Maksud tak ada dalil, ada tak mana-mana kitab Allah turunkan, Allah beritahu dia ada partner. Allah beritahu dia ada anak. Allah beritahu dia ada isteri. Nama partner dia Somud, Somad, Haba. Ada tak? Tak ada. Nama tu kamu yang bagi.
Nama tu, nama-nama berhala tu kamu yang bagi. Bukannya Nabi Nuh bagi. Bukannya Allah turunkan pada Nabi Adam ke, pada Nabi Idris ke. Tak ada. Kamu yang reka sendiri nama tersebut. Bukannya datang daripada Allah. Kalau datang daripada Allah nama tersebut, beritahu. Allah turunkan dalam suhuf apa. Dalam kitab apa. Ataupun Allah turunkan melalui mulut Nabi mana. Beritahu. Tak ada. Bila tak ada beritahu, maksudnya yang kamu bagi nama berhala kamu sekian-sekian tadi tu hanyalah rekaan kamu semata-mata. Okey, baik. Seterusnya. Tengok muka surat 159 tadi. 159. Tolong baca dia, Puan Rosnani boleh. Muka surat 159 ayat 71. Masih lagi kisah Nabi Nuh Nabi Hud. Tadi kita dah baca page 159 ayat 70. Ni 71. Kata Nabi Hud pada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Dia yakni Hud menjawab, sesungguhnya kebencian dan kemurkaan daripada Tuhan akan menimpa kamu. Adakah kamu hendak berbahas tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu ciptakan sendiri, padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu? Jika demikian, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk yang menunggu bersama. Terima kasih Puan Rosnani. Kamu nak berdebat dengan aku tentang berhala-berhala kamu? Tak berdebat, tak payah berdebat lah, buang masa je. Dia berdebat ni antara pihak yang dua-dua ada dalil. Pihak A ada dalil, pihak B ada dalil. Okay, jom debat. Pihak A ada dalil, pihak B ada dalil, jom debat. Pihak A ada hujah, pihak B ada hujah. Okay, jom debat sesuai. Sekarang kamu nak berdebat tentang kamu tak ada dalil. Kamu tak ada hujah. Hujah tu apa? Benda yang datang daripada Allah atau daripada Nabi. Benda yang ada dalam kitab Allah atau daripada hadis mana-mana para Nabi. Baru layak berdebat. Kamu nak berdebat tentang nama-nama berhala kamu? Benda tu Allah tak pernah turunkan. Nama-nama tu Allah tak pernah turunkan. Mana-mana Nabi pun tak pernah sampaikan. Tiba-tiba kamu nak berdebat dengan aku benda tu. Tak payah berdebat. Kerana apa? Kamu memang jelas pihak-pihak berada di pihak yang salah. Okey, baik. Sambung ayat seterusnya. Ya qaumi, wahai kaumku. Sambung ayat baru. Ya qaumi, wahai kaumku. Ni kata-kata Nabi Hud pada kaum dia. La tidak. As'alukum, aku meminta kepadamu. As'alukum, aku meminta kepadamu, kepada kaum dia lah, kepada kaum Ad. Alaihi, ke atasnya, ke atas dakwahku ini ataupun seruanku ini. Terjemah alaihi, ke atasnya, maksud ke atasnya, ke atas dakwahku ataupun seruanku ini. Ajran, upah. Ajran, upah. Okey, ganjaran. In tidaklah ajri, ganjaranku ataupun upahku, illa melainkan ala, ke atas ataupun kepada allazi, orang yang fatarani, bukan orang yang, silap, Allah, Tuhan yang, kita nak cerita pasal Allah ni, jangan terjemah orang yang. Ke atas Allah, ke atas allazi, Tuhan yang, Allah lah maksudnya. Fatarani, telah menciptakan aku. Fatarani, telah menciptakan aku. Adakah, fa, maka, la, tidak. Ta'qilun, kamu berfikir. Ta'qilun, kamu berfikir. Tak fikir ke? Tak guna akal ke? Itu maksudnya. Okay, tolong terjemahkan dia. Puan Norliza Ishak terjemahkan boleh? Puan Norliza Ishak terjemahkan. Ayat kita sekarang ni. Ayat kedua kisah Nabi Hud ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai kaumku, tidak aku meminta kepadamu, yakni ke atasnya dakwah dan seruanku ini, upah, ganjaran, tidaklah ganjaranku melainkan ke atas Allah yang menciptakan aku. Adakah tidak kamu berfikir? Terima kasih Puan Eliza Ishak. Kenapa para Nabi, dia akan selalu cakap pada kaum dia, aku bukan nak upah, aku bukan nak duit, aku bukan nak ganjaran, aku bukan nak sesuatu imbalan. Kenapa para Nabi dia akan semua cakap macam ni pada kaum dia? Ini Nabi Hud kan? Nabi Nuh sebelum ni pun cakap benda yang sama juga. Nabi Nuh alaihi salam sebelum ni cakap benda yang sama juga. Kita refer satu surah. Dalam surah tu semua para Nabi cakap benda yang sama.
Tengok surah Syu'ara. Tolong baca Puan Nur Hidayah Ahmad boleh? Puan Nur Hidayah, surah Syu'ara. Semua para Nabi akan cakap pada umat dia, kami bukan nak upah, kami bukan nak upah, kami bukan nak ganjaran. Okey. Mula-mula Nabi Nuh. Muka surat 371. Boleh Puan Nur Hidayah? 371. Ayat 106 sampai 109. Okey, bismillahirrahmanirrahim. 106. Ketika saudara mereka iaitu Nabi Nuh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? 107. Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutuskan kepadamu. 108. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. 109. Dan aku tidak meminta balasan kepadamu atas ajakanku ini. Bayaranku hanyalah daripada Tuhan seluruh alam. Okey, Puan Nur Hidayah, tu kata-kata Nabi Nuh pada kaum dia. Muka surat sebelah Puan Nur Hidayah 372 ayat 127. Sebiji macam ayat 109. Cuma ni kata-kata Nabi Hud. Tuan Safi tolong share kat skrin. Muka surat 372 ayat 127. Tengok Tuan Safi dah birukan kat skrin. Tolong baca terjemah dia Puan Nur Hidayah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. 127. Dan aku tidak meminta balasan kepadamu atas ajakanku ini. Bayaranku hanyalah daripada daripada Tuhan seluruh alam. Okey, sebelah dia Puan Nur Hidayah 373. Tadi yang kali pertama Nabi Nuh, kali kedua Nabi Hud. Ni Nabi Soleh. Ayat 145. Ayat 145. 145. Dan aku tidak meminta sesuatu balasan kepadamu atas ajakan itu. Bayaranku hanyalah daripada Tuhan seluruh alam. Okey, ni Nabi Soleh yang cakap. Sebelah dia 374. Puan Nur Hidayah 374. Ayat 164. Ni kata-kata Nabi Lut pula. Dan aku tidak meminta balasan kepadamu atas ajakan itu. Bayaranku hanyalah daripada Tuhan seluruh alam. Okey, bawah sikit 180. Sama je dua-dua ayat tu. Dan aku tidak meminta balasan kepadamu atas ajakan ini. Bayaranku hanyalah daripada Tuhan seluruh alam. Terima kasih Puan. 5 ayat sama. Nabi Nuh cakap benda yang sama, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib. Semua cakap benda yang sama. Aku bukan nak upah, bukan nak ganjaran, bukan nak imbalan. Upah aku Allah dia akan bagi. Kenapa para Nabi cakap macam ni pada umat dia? Kenapa para Nabi yang berdakwah dia akan cakap pada umat dia, aku bukan nak upah, aku bukan nak ganjaran. Kerana siapa tahu jawapan dia? Puan Nur Zakiyah? Mungkin Puan Nur Zakiyah ingat ke jawapan dia? Puan Izawani ke? Mungkin ingat? Ada, kenapa ya? Ya? Sebab dia pada orang susah ke Ustaz? Bukan. Kurang tepat. Puan Izawani? Puan Izawani? Yes. Agak kenapa para Nabi bila dia berdakwah, dia akan cakap pada umat dia, aku bukan nak upah, aku bukan nak upah. Lupa pula lah. Okay, baik macam ni. Kaum kepada para Nabi dulu akan tuduh Nabi nak upah sebab apa tahu? Salah satu cara nak dapat duit, salah satu cara nak dapat duit yang banyak adalah dengan mengumpulkan pengikut-pengikut. Betul kan? Lagi banyak followers, lagi senang buat duit. Okay? So, salah satu cara nak banyak followers macam mana? Pepatah Arab kata, khalif tu'raf. Buatlah benda yang berlawanan, kamu akan dikenali. Pepatah Arab kata, khalif tu'raf. Buatlah benda yang berlawanan dengan semasa, buatlah benda yang berlawanan dengan orang kamu buat, kamu akan dikenali. Satu lagi pepatah Arab kata, bul ala zamzam tu'raf. Kencinglah kat telaga Zamzam, kamu akan cepat glamour. Naik nama cepat. Betul tak? Orang lain pergi telaga Zamzam, muliakan, hormati, jaga kebersihan. Tiba-tiba ada orang pergi kencing kat telaga Zamzam. Cepat naik tak nama dia? Cepat naik nama dia. Sebab dia buat benda yang berlawanan dengan orang lain buat. Nak naik nama cepat, buatlah benda berlawanan dengan orang lain buat. Jadi bila naik nama cepat, orang kenal kan?
Orang kenal. Dia ni orang terkenal. Bila dia orang terkenal dengan sebab nama dia naik, tak kisahlah dengan dia buat benda baik ke benda tak baik ke, maka bila orang kenal dia, orang tahu dia siapa, senang tak dia nak jual produk? Senang tak dia nak jual produk? Senang lah. Dia panggil publicity murahan. Dia panggil sanggup jual maruah untuk nama naik. Kan budak-budak muda sekarang sanggup buat video pelik-pelik. Video yang menghilangkan maruah dia. Video yang buat malu family dia. Dia tak kisah. Bila buat pelik-pelik, cepat naik. Betul kan? Orang jual air balang. Dalam balang air ni dah biasa sangat. Orang jual air balang. Dalam balang air biasa dah biasa sangat. Jadi nak viral macam mana cara dia? Mungkin ada baca. Siapa tahu? Nak viral macam mana cara dia? Nak viral, nak semua orang tahu, nak naik nama cepat, macam mana cara dia? Dia tampal je, Ustaz. Tampal je. Kurang. Ada lagi tak pendapat lain? Jual dalam aquarium. Yes. Tuan-tuan tahu kan? Jual air balang dalam aquarium. Jual air balang dalam akuarium. Siap akuarium tu ada filter lagi. Ada pam air. Wallahualam dari sudut kesihatan macam mana? Akuarium ni nak buat kena pakai silikon. Betul kan? Lepas tu filter yang untuk akuarium tu, letak air dalam tu, tak tahulah orang minum jadi apa. Tak tahu jadi ikan pun tak tahu. Pelik lah. Tapi bila pelik viral tak? Viral. Cepat naik nama tak? Cepat naik nama. Maka orang pun ramai nak pergi beli, nak try lah apa rasa air dalam akuarium ni. Jadi kaedah dia, bila kita buat benda yang lain pada orang lain, kita cepat naik nama. Bila kita cepat naik nama, kita senang ada ramai pengikut. Bila kita ada ramai pengikut, senang tak nak jual produk? Senang lah. Kita orang tak kenal kita jual produk. Siapa nak beli? Tak ada orang nak beli. Tapi kalau produk yang sama, tapi yang jual tu artis, yang jual tu orang glamour, yang jual tu pemain bola terkenal, ramai tak orang beli? Ramai orang beli. Jadi bila terkenal, senang dapat duit yang banyak. Senang dapat followers yang baru, pengikut-pengikut yang ramai. Nampak? Jadi kaum Ad tuduh Nabi Hud alaihi salam buat ajaran pelik ini sebab nak kumpul pengikut. Nampak? Nak kumpul pengikut. Jadi bila kumpul pengikut, ada followers, senang tak nak buat duit? Senang. Kita ada 1,000 followers, minta sumbangan RM1 seorang, dapat RM1,000 lah, contoh. Ada 1,000 followers, minta sumbangan RM1 seorang, dapat RM1,000. Sebab apa? Bila terkenal, senang jual barang. Bila terkenal, senang cakap. Orang terus terima, orang terus dengar, orang senang nak bagi duit. Sebab apa? Terkenal. Jadi mereka tuduh para Nabi ni nak buat benda yang pelik-pelik, buat benda berlawanan dengan situasi pada masa tu supaya cepat terkenal. Jadi bila cepat terkenal, ramai tak followers? Ramai followers. Bila ramai followers, senang tak buat duit? Senang buat duit. Contoh. Nampak? Ni sebab mereka tuduh Nabi tu nak upah. Nabi ni nak upah sebab tu buat benda pelik-pelik. Macam mana cara upah dia? Dia nak ramai orang ikut dia dan ramai orang ikut dia tu akan bagi duit pada dia. Nampak ni? Zaman dulu dah ada. Zaman sekarang dah bagi orang buat. Biasa orang kahwin, lepas kahwin ambil gambar lepas kahwin kan. Orang kahwin, lepas kahwin dia ambil gambar kat mana? Kat pantai, kat taman, kawasan bunga. Normal lah tu. Buat pelik-pelik, nak bagi cepat viral, pergi kat kubur Cina. Adalah beberapa tahun lepas kes. Tak tahu orang Melayu lah ni, lepas kahwin. Dia ambil gambar, lepas kahwin tu, gambar nak simpan dalam album kahwin tu kat kubur-kubur Cina. Cepatlah naik nama dia, cepatlah naik muka dia. Yang mana? Alah, yang ada gambar kat kubur Cina tu. Perbuatan tu bodoh tapi tak kisah lah. Janji naik nama. Jadi dia panggil apa? Hubul jah. Orang yang gila glamour, janji nama dia naik, buatlah apa saja. Asalkan orang kenal dia. Pepatah Arab kata, khalif tu'raf. Buatlah benda pelik-pelik, kamu akan cepat dikenali. Jadi mereka tuduh Nabi Hud buat benda pelik-pelik agar orang kenal. Bila orang kenal, ramailah followers. Bila ramai followers, senang nak buat duit. Maka Nabi Hud kata pada mereka, wahai kaumku, aku bukan minta upah. Bukan nak followers, bukan nak glamour, bukan nak ganjaran, bukan nak duit, bukan nak upah, tak ada. Upah aku, ganjaran aku, Allah akan bagi. Siapa? Allah yang telah menciptakan aku. Kamu tak fikir ke? Masa Nabi Nuh kena tuduh dulu, Nabi Nuh jawab apa?
kalau aku berdakwah sebab nak duit, nak upah, nescaya aku akan ajak orang kaya-kaya saja beriman dengan aku. Kalau matlamat Nabi ni berdakwah sebab nak duit, nak upah, nak ganjaran, nescaya yang dia akan pilih siapa? Orang kaya-kaya lah. Orang nampak miskin, tak ada duit, buat apa ajak? Kan kalau lah para Nabi berdakwah tujuan dia nak kaya, jadi followers yang dia akan pilih yang kaya-kaya lah. Sasaran dia, target market dia orang kaya-kaya. Ajak orang miskin, minta yuran RM10 sebulan pun berkira, contoh. Ajak orang miskin kampung-kampung, yuran PIBG RM40 setahun pun berkira, contoh. Buat apa? Jadi para Nabi nak tunjuk, yang kami ni berdakwah bukan nak duit. Sebab tu semua orang kami ajak. Yang miskin, yang tak ada apa, yang tak ada harta, semua kami ajak. Itu maknanya kami bukan nak upah. Kalau kami nak upah, target kami siapa? Datuk-datuk, datin-datin, orang-orang kaya-kaya duduk bandar-bandar rumah besar je. Kampung-kampung, feda-feda, orang asli kami tak ajak. Tu jawapan Nabi Nuh pada kaum dia. Nak beritahu, kami tak pilih-pilih orang dalam berdakwah. Kalau kami nak duit, kalau kami nak sesuatu pada dakwah kami akan pilih orang kaya-kaya sahaja. Itu jawapan Nabi Nuh pada kaum dia. Okey, baik. Ada 3 ciri dakwah semua para Nabi. Pertama kita tahu, sifat para Nabi ada siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ni kita tahu. Dalam tabligh Nabi kena ada ciri sifat dia. Ada 3 ciri utama. Siapa ingat? Pernah share rasa sebelum ni? Saya lah kena ingat tu. Alhamdulillah, Puan Zakiah. Apa dia 3 ciri utama dakwah para Nabi? Macam tadilah, mereka tidak minta imbahan ataupun bayaran. Betul. Kemudian mereka nak kebaikan pada orang lain yang kita panggil an-nashu. An-nashu. Betul. Kemudian mereka keluar mencari manusia, bukan manusia cari dia orang. Okey. Betul. Terima kasih Puan Nur Zakiah. Sama Ustaz. Sifat para Nabi tabligh, menyampaikan. Okey, kita menyampaikan. Tabligh lah tu. Siapa saja menyampaikan dalam bentuk lagu, dalam bentuk penulisan, dalam bentuk apa lagi? Dipanggil tabligh. Dia menyampaikan dalam bentuk surat, dia menyampaikan dalam bentuk tulisan, dia menyampaikan dalam bentuk lagu, nasyid dan sebagainya. Itu semua dipanggil tabligh. Tapi tabligh yang betul-betul menepati ciri para Nabi ada 3 ciri utama. Pertama, tak boleh minta upah. Ingat, nak betul-betul ikut tabligh para Nabi, tak boleh minta upah. Bukan buat sesuatu sebab nak sesuatu. Tak boleh. Nampak? Ini yang pertama. Sebab semua para Nabi, kita refer ayat tadi, tak ada usah minta upah. Yang kedua, semua para Nabi tak buka kaunter pertanyaan. Tunggu orang datang tanya. Siapa-siapa nak tanya tentang Islam, marilah sini, saya nak ajar, nak beritahu. Tak ada. Semua para Nabi, mereka keluar pada rumah mereka. Pergi cari orang, pergi jumpa orang. Bukan tunggu orang datang. Semua para Nabi bukan tunggu orang datang. Siapa nak tanya, buka kaunter pertanyaan tentang agama baru. Siapa nak tanya, mari sini. Jawapan dia, siapa nak pergi tanya? Tak berkembanglah agama Islam kalau buat macam tu. Maka tabligh ikut ciri para Nabi, mereka yang keluar, pergi jumpa orang, pergi cari orang. Bukan tunggu orang datang, bukan tunggu orang cari. Bisnes pun sama. Bisnes duduk congok tunggu orang mari, tak jadi. Bisnes yang cepat berkembang, kita keluar, pergi cari orang. Hari-hari jumpa customer baru. Hari-hari jumpa klien baru. Barulah cepat berkembang bisnes kita. Contoh. Itu yang kedua. Yang ketiga, para Nabi, bila mereka berdakwah, mereka ada sifat an-nashu. Nun, sad dan ha. An-nashu ni, kita terjemah nasihat lah. Nasihat. Tak. Sebenarnya an-nashu ialah iradatul khairi lil ghairi. Inginkan kebaikan pada orang lain. An-nashu maksudnya inginkan kebaikan pada orang lain. Nak faham an-nashu ni macam mana tahu? Perasaan mak ayah nak kebaikan untuk anak-anak. Itulah an-nashu. Kita nak anak kita berjaya dalam duniawi, dalam ukhrawi. Kita bagi pelajaran terbaik. Kita hantar mengaji kat guru mengaji, ustaz ke ustazah. Pagi sekolah kebangsaan, petang sekolah agama kafar pula. Okey? Anak kita tak sembahyang, kita nasihat sekali. Tak jadi, tak nak dengar. Nasihat lagi. Tak jadi, panggil ustaz bagi nasihat pula. Berkali-kali. Sebab apa? Nakkan kebaikan pada anak. Para Nabi ada sifat tu. Bukan pada anak isteri mereka saja. Seluruh umat. Apa tanda kita tak ada an-nashu pada umat? Umat tak sembahyang. Umat tak tutup aurat. Umat tak amal agama. Kita kata apa? Biar pi bukan anak aku. Kalau anak aku tak sembahyang, aku risau. Macam mana nak buat ustaz anak saya tak sembahyang? Itu biasa ustaz dapat soalan. Macam mana ustaz anak saya tak sembahyang?
Dia fikir macam mana anak dia supaya jadi orang sembahyang. Itu namanya an-nafsu lah. Dia nak kebaikan pada anak dia. Tapi perasaan terhadap anak orang lain tak ada. Anak orang lain tak sembahyang, anak orang lain tak tutup aurat, anak orang lain tak amal agama. Tak ada kaitan dengan aku. Apa kaitan dengan aku? Itu beza dia. Para Nabi sifat an-nashu ni ada pada seluruh umat. Oleh kerana sifat an-nashu ni lah, Nabi bukan berdakwah atas dasar janji buat. Kalau sekadar janji buat, tuan-tuan dan puan-puan, kat akhirat nanti, sekadar Nabi nak lepas tanggungjawab, Nabi dakwah sekali je. Nabi dakwah sekali je. Manusia Nabi panggil, aku ni Rasulullah, berimanlah pada aku, berimanlah Allah tu Maha Esa, dan kamu kena percaya nanti lepas mati hidup semula ada syurga neraka. Boleh? Kalau dia kata, kami tak nak percaya. Maka Nabi kata apa? Tak nak percaya, sudah. Tak nak percaya, sudah. Aku dah sampaikan dah. Kat akhirat nanti Allah akan tanya aku, dah sampaikan ke belum? Dah sampaikan dah. Okey, kamu lepas. Maksudnya Nabi tak akan dipersalahkan sebab sampaikan. Adakah Nabi macam tu? Tak. Nabi akan berkali-kali. Sebab para Nabi berdakwah bukan sekadar nak lepas syarat, bukan sekadar nak lepas tanggungjawab. Tak. Sungguh-sungguh nak kebaikan. Ada tak ayah, anak dia sakit? Kalau dia tak bawa pergi klinik, kalau dia tak bagi makan ubat, jadi apa-apa kat anak dia, orang akan kecam ayah tu. Orang akan kecam ayah tu. Ayah punya anak sakit tak bagi klinik, tak bagi ubat. Kedekut punya ayah. Jadi oleh kerana takut kena kecam, ayah ni takut kena kecam, maka ayah ni pun bawa lah anak pergi klinik, minta resip, ambil ubat. Ambil gambar ubat dan gambar resip. Balik rumah, cakap pada anak, makan ubat ni doktor suruh. Anak kata apa? Tak nak, saya tak nak makan ubat. Anak tak suka makan ubat. Umur 5 tahun tak suka makan ubat. Anak umur 5 tahun tak suka makan ubat. Ayah tu kata apa? Suka hati awak lah. Ayah tu kata, saya sebagai ayah, saya dah bawa pergi jumpa doktor. Saya sebagai ayah, saya dah belikan ubat untuk awak. Jadi apa kat awak? Awak tak boleh salahkan saya lagi. Sebab saya dah bawa pergi klinik, dah bawa jumpa doktor. Awak buatlah keputusan nak makan ubat tak nak makan ubat. Tu salah awak sendiri, bukan salah saya lagi. Jadi orang tak boleh kecam saya, ayah dia kata. Orang tak boleh kecam saya sebab saya dah bawa anak saya jumpa doktor makan ubat. Ayah macam ni panggil apa? Dia lepas dia je. Ayah yang betul-betul sayangkan anak dia, kalau anak dia tak nak makan ubat, apa yang dia buat? Ikat kat tiang, paksa buka mulut, sumbat ubat pergi masuk dalam mulut tu juga. Bukan sekadar nak lepas tanggungjawab dia, sekadar orang tak kecam dia, tak. Dia nak sungguh-sungguh dia nak anak dia tu sihat daripada sakit. Itulah sifat para Nabi. Para Nabi kalau sekadar nak lepas tanggungjawab, kita kalau tak nak kena tuntut kat akhirat, sekali cakap cukup. Seorang suami tidak akan dipersalahkan bila isterinya tak pakai tudung, tak tutup aurat, bila dia pernah cakap pada isteri dia, wajib pakai tudung, kena pakai tudung walaupun sekali. Suami jadi cakap sekali daripada isteri dia, awak kena pakai tudung, dosa tak pakai tudung ni tahu, awak kena tanggung, saya kena tanggung nanti. Isteri dia kata suka hati I lah, contoh. Maka suami tadi tidak akan dipersalahkan lagi sebab pernah tegur isteri dia walaupun sekali. Tengok surah Al-A'raf. Jelas. Tolong baca dia, surah Al-A'raf. Puan Ira tolong baca. Ni kisah kaum Nabi Daud alaihi salam. Mereka dakwah orang yang memang Allah nak binasakan. Maka orang tanya, kenapa dakwah lagi orang macam tu? Kenapa nasihat lagi orang macam tu? Muka surat 172 ayat atas sekali. 172 ayat atas sekali. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat kuat? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan lepas daripada tanggungjawab kepada Tuhanmu dan agar mereka bertakwa. Okey, terima kasih Puan. Orang tanya, kenapa nasihat lagi orang tu akan binasa? Apa jawapan mereka? Aku dakwah dia supaya nanti Allah tanya, kenapa tak dakwah? Dah dakwah dah. Okey, ada alasan. Beres. Betul kan? Allah tanya ke akhirat nanti, kenapa kamu tak tegur orang tu? Saya dah tegur dah sekali, ya Allah. Okey, kamu lepas. Kamu dah ada tanggungjawab. Kamu dah dikira bertanggungjawab. Okey. Ni bukan Nabi, ni umat kaum Bani Israel. Dalam peristiwa hari Sabtu. Ada tak para Nabi buat macam ni? Para Nabi buat macam ayat 164 ni. Nabi tu dakwah sekali je kaum dia. Lepas tu kenapa tak pergi kali kedua? Kenapa tak pergi dakwah kali ketiga, keempat? Kat akhirat kalau Allah tanya, aku dah sampaikan ke? Saya dah sampaikan dah. Sekali dia orang tak nak dengar. Salah dia orang lah. Tak. Para Nabi akan berdakwah pagi, petang, siang, malam. Sebab apa? Sebab nak anak jadi baik. Nak kaum umat dia jadi baik. Nak kebaikan pada kaum dia. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat.
Salah satu ciri-ciri orang nak kebaikan pada orang lain adalah bagi nasihat. Salah satu ciri-ciri orang yang nak kebaikan pada orang lain adalah bagi nasihat. An-nashu, nak kebaikan pada orang lain kan? Salah satu ciri-cirinya bagi nasihat. Okey, bagaimana pula dengan orang tak kerti bagi nasihat? Kita tengok kawasan taman perumahan kita, maghrib hari, budak-budak muda, anak Melayu Islam tak semayang, maghrib hari. Main bola. Azan maghrib berhenti tak, lepas tu main balik, tak semayang. Kita tengok, kita risau. Tapi nak nasihat tak kerti, kita bukan ustaz. Nak nasihat tak kerti, kita bukan ustaz. Contoh. Maka kita pun mesyuarat dengan AJK surau. Macam mana nak buat orang kampung kita, orang taman kita tak semayang maghrib hari? AJK pun fikir macam mana nak buat. Okey, kita bagi ustaz bagi ceramah. Ustaz yang glamour sikit lah, yang budak-budak suka. Maka perbuatan mereka panggil ustaz bagi ceramah tu namanya apa? An-nashu. Walaupun mereka tak kerti bagi nasihat. Mak ayah nak anak dia semayang, nak anak dia tutup aurat, tapi mak ayah tu tak ada background agama, tak kerti bagi nasihat. Contoh, dia pun panggil ustaz datang rumah sebulan sekali, cakap bab solat, cakap bab aurat. Perbuatan mak ayah tu namanya an-nashu. Okey, saya beritahu tadi, para nabi ada sifat an-nashu. An-nashu, huruf asalnya nun, sod dan ha. Okey. Tuan Safi tolong buka kat skrin. Pertama, Nabi Nuh alaihi salam. Muka surat 159 tadi. Last. Surah Al-A'raf. Muka surat 158. Muka surat 158. Okey, ayat 62. Boleh Tuan Safi share kat skrin? 158 ayat 62. Ini kata-kata Nabi Nuh. Tengok kat skrin. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu. Wa ansahu tu terjemah dia aku menasihati kamu, betul kan? Tolong Tuan Safi tolong merahkan ansahu, boleh Tuan Safi? Ayat 62 tu ada perkataan ansahu. Nampak ansahu tu root word dia ataupun basic word dia nun sod ha. Inginkan kebaikan pada orang lain. Salah satu cara inginkan kebaikan pada orang lain adalah bagi nasihat. Okey, ni Nabi Nuh ansahu. Muka surat sebelah dia Tuan Safi, Nabi Hud pula atas sekali, ayat 68. Boleh Tuan Safi? 159. Nasihun. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun. Nampak? Nasihun. Ini Nabi Hud. Nun sod ha. Ada an-nashu. Muka surat sebelah dia Tuan Safi, 160 ayat 79. Ini Nabi Saleh. Ayat 79, nasah tu. 79, nasah tu. Kiri sikit lagi. Ayat, yes. Merahkan boleh Tuan Safi? Nasah tu. Ini Nabi Saleh. Nun sod ha. Terjemah dia aku bagi nasihat. Okey, sebelah dia lagi Tuan Safi, muka surat 162. 162, okey, ayat 93. Ini Nabi Syuaib alaihi salam. Ayat 93. 93, lepas satu lagi. Nasah tu. Nasah tu. Nampak? Merahkan nasah tu. Ni Nabi Syuaib, nasah tu. Jadi, nun sod ha, terjemah empat-empat tadi semua beri nasihat. Kenapa? Memberi nasihat adalah salah satu ciri-ciri orang-orang yang ada sifat an-nashu. Tapi ingat, an-nashu tidak semestinya bagi nasihat. Nakkan kebaikan pada orang lain, itulah an-nashu. Kita tengok ramai budak-budak muda tak semayang kat tempat kita. Surau kita 2 orang je. Maghrib, subuh, isyak, zuhur 2 orang je. Orang Melayu ramai, orang Islam ramai. Macam mana nak buat? Kita bagi Jumaat tabligh bagi tempat kita. Kita bukan orang tabligh, kita tak pandai tabligh. Panggil Jumaat tabligh. Jumpa mana-mana, awak boleh tak ajar Jumaat tabligh bagi kampung saya? Ajak budak-budak pergi masjid. Kami nak ajak tak reti. Nak cakap tak reti. Awak orang tabligh biasa ajak orang kan, tolong ajak boleh. Perbuatan kita tu namanya an-nashu walaupun kita tak reti bagi nasihat. Saya beritahu, perkataan an-nashu, ya, salah satu terjemah dia bagi nasihat. Tapi tak semestinya semua an-nashu dia bagi nasihat. Contoh, tengok surah Yusuf. Surah Yusuf. Tolong baca Puan Nur Zakiyah. Last lagi ni. Berapa kali lah tak tahu. Saya nak tunjuk. Tuan Safi tolong buka muka surat ni. Muka surat 236. Ayat 11. Puan Nur Zakiyah tolong baca. 236 ayat 11. Ada perkataan nasihun. Tapi maknanya bukan beri nasihat. Kat skrin ada. Tuan Safi dah merahkan nasihun tu, boleh Tuan Safi? Puan Nur Zakiyah tolong baca muka surat 236 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka berkata, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf?
padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya. Terjemah tu bagus. Nasihun bukan terjemah dia kami nak beri nasihat kat dia. Bukan. Kami nak kebaikan, kami nak jaga dia sungguh-sungguh. Wahai ayah, bagilah dia keluarga kami satu hari. Jelas? Salah satu ciri-ciri an-nasu adalah bagi nasihat. Tapi tak semestinya bagi nasihat je. Kalau orang tu tak bagi nasihat tapi dia nak kebaikan pada orang lain, dia ada sifat an-nasu. Siapa-siapa ada sifat an-nasu, Allah sayang dia lebih, Allah suka dia lebih. Dalam surah Semut, Allah cerita 2 ekor binatang, semut dan burung hudhud. Kenapa? Kedua-dua binatang di dalam surah Semut ada sifat nak kebaikan kepada orang lain. Semut ni dia tengok Nabi Sulaiman, dia kata, wahai kaumku, sembunyi, jangan Sulaiman pijak kamu. Dia nak kebaikan pada kaum dia yang lain, dia suruh kaum dia sembunyi. Allah cerita kisah dia dalam Quran. Burung hudhud, dia datang lambat. Sebab apa? Dia tengok ada kaum sembah matahari. Dia sanggup datang lambat, dia tahu dia akan kena denda, kena hukuman sebab datang lambat. Tapi dia pergi tengok kaum yang sembah matahari. Dia balik dia cerita kat Nabi Sulaiman pasal kaum sembah matahari. Walhal, burung hudhud takkan kena tanya kat akhirat. Wahai burung, kenapa kau untuk sembah matahari? Kenapa tak rawah? Dia tak kena tanya pun. Tapi sebab burung hudhud ni risau, macam mana kaum ni nanti lepas mati, kalau sembah matahari macam mana keadaan kat akhirat, maka dia nak kebaikan pada kaum tersebut, dia sanggup datang lambat. Dia ceritakan Nabi Sulaiman. Allah sebut 2 binatang ni dalam surah Semut. Kerana apa? Kedua-duanya menunjukkan contoh nakkan kebaikan pada orang lain. Kita alhamdulillah ada sifat tu, tapi hanya ada pada anak-anak kita, isteri kita, adik-adik kita. Orang lain biar pi bukan keluarga aku. Okey, minta maaf masa lebih sikit. Apa yang baik pada Allah SWT, apa tak baik daripada kekurangan kelemahan saya. Mohon maaf pada tuan-tuan dan mohon minta ampun pada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan.